Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai hai hai, Cikgu Izzuan di sini. Okey, apa khabar semua pelajar tingkatan 2? Sihat nah? Okey, kita berjumpa lagi untuk kelas hari ini. Kita mulakan dengan tajuk yang pertama untuk sukatan pelajaran tingkatan 2 bagi subjek geografi, iaitu skala dan jarak. Alright. So, jangan lupa kalau tak dapat ikuti ataupun tengok video ni, ataupun nak repeat penerangan tentang video ni atau video-video yang lain, bahan-bahan geografi yang lain, boleh pergi ke YouTube Cikgu Izzuan lah, di Cikgu Izzuan TV. Alright, tajuk kita ialah skala dan jarak. Okey. Untuk yang pertama, topik yang mula-mula sekali kita akan tengok ialah skala. Okey. Apa dia skala? Dapat tak apa dia skala? Hampa dah tengok dalam buku teks kan? Takkanlah dapat buku teks tak belek-belek sikit kan? Okey. So, secara umumnya skala ialah nisbah atau jarak di atas peta dengan jarak yang sebenar di atas permukaan bumi. Okey. Maksudnya di sini ialah skala ini digunakan biasanya untuk melukis peta ataupun menentukan jarak di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain di atas kertas. So, kita lukis sesuatu kawasan itu di atas kertas. Kalau kita nak lukis ikut keluasan atau jarak yang sebenar, contohnya lah dari Alostak ke Ipoh, berapa banyak keping kertas nak pakai kan? Kalau nak lukis jarak yang sebenar, beratus kilometer. Jadi, digunakan skala untuk memastikan ia muat ataupun fix dalam ruangan kertas tu. Okey, jadi tujuan skala digunakan ialah untuk menentukan jarak di antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Boleh faham tak kat ni nah? Okey. Alright. Seterusnya, kita tengok juga kepentingan skala. Okey. Tak ada dalam slide, tak apa. Cikgu bagi penerangan supaya hampa faham. Okey. Skala penting sebab yang pertama, kita nak ukur jarak di antara satu tempat ke satu tempat yang lain menggunakan peta untuk kita tahu jarak yang sebenar di atas permukaan bumi. Yang kedua, kita nak cari keluasan sesuatu kawasan di dalam peta. Berapa luasnya satu kawasan. Okey, bendang pak hampa. Okey, tanah kebun di dalam peta yang ada dalam peta tu, nak tahu keluasan dia berapa. Okey. Dan juga untuk mengecilkan atau memperbesarkan sesebuah peta. Okey, untuk fixkan, untuk muatkan di dalam sebuah peta yang dilukis di atas kertas. Jadi skala digunakan. Alright. So, secara umumnya skala ada 3 lah. Okey, kalau tengok dalam slide ni, dinyatakan skala lurus ialah skala yang dilukis dalam bentuk garisan. Okey, contoh 1 cm mewakili 3 km pada permukaan bumi tu. Itu contohlah bila kita nyatakan atau kita sebut. Okey. Okey, ini contoh peta, sama ada peta topografi atau peta lakar. Biasanya dalam peta, tapi dalam peta topografi itu wajiblah mesti ada skala. Alright, yang mana satu skala? Ini skala. Okey, yang ini ialah skala di bawah ni. Okey. Di bawah tu, dalam peta, di bawah petunjuk biasanya ada skala 0, 1, 2 ataupun 0, 2, 4, okey, ataupun kadang-kadang 0, 5, 10. Okey. Itu skala. Nanti kita akan pergi dengan lebih detail. Alright.
Okey. Secara umumnya skala ada 3 jenis. Faham tak? Secara umumnya skala ada 3 jenis. Kena faham ni? Okey. Skala yang pertama ialah skala lurus. Okey, yang apa tengok dalam slide tu, skala lurus ialah skala yang dilukis dalam bentuk garisan. Okey, ada dua jenis skala sebenarnya. Okey, yang pertama ialah skala lurus mudah macam dalam yang awak tengok ni, dan yang satu lagi ialah skala lurus penuh. Okey, beza dia cuma skala lurus penuh tu dilukis dengan garisan dan diwarnakan dengan warna hitam, putih, hitam, putih macam itulah. Okey, untuk membezakan di antara satu skala ke satu skala yang lain. Okey, so skala lurus dilukis dalam bentuk garisan. So, ini saya besarkan. So, 1 cm yang dilukis di dalam peta tu bersamaan dengan 1 kilometer lah. Okey, 0 hingga 1. Kita ambil 0 hingga 1. So, itu menunjukkan dalam peta 1 cm dalam peta sama dengan 1 kilometer jarak yang sebenarnya di atas permukaan bumi. Okey. Skala yang kedua ialah skala penyata. Skala penyata dilukis dalam bentuk ayat. Okey. Contoh dibagi di sini, 1 cm mewakili 1 km. Ataupun kadang-kadang kita jumpa 1 cm bersamaan 1 km. Okey. So, bermaksud 1 cm bersamaan ataupun mewakili 1 kilometer. Okey. Ataupun kadang-kadang kita jumpa 1 cm mewakili 2 km. 1 cm mewakili 5 km. Alright. Okey, dan skala yang ketiga ialah skala pecahan wakilan. Okey, yang ni selalunya jumpa dalam peta topografi lah. Topografi itu peta yang menunjukkan bentuk muka bumi fizikal di sesuatu kawasan. Okey, skala pecahan wakilan dia ada tanda nisbah, simbol nisbah. 1 nisbah 100,000. Okey. Ada kadang-kadang kita jumpa 1 nisbah 50,000, 1 nisbah 200,000. Okey, itu nanti kita akan tengok. Sekali kita tengok pedia 100,000, 200,000 kan. Kalau art tu cantik juga. Alright. Okey, ni katakan skala lurus tadi. Okey, dinyatakan dalam bentuk gambar dan dilukis menggunakan garisan. Ada dua jenis skala lurus, iaitu skala lurus mudah, skala lurus penuh. Ingatlah, skala lurus mudah, skala lurus penuh. Okey. Simple kan? Senang nak ingat, senang nak tengok dan senang nak lukis. Okey. Biasanya kita jumpa yang ini, skala lurus ni dalam peta telakar. Okey. Okey. Manakala skala penyata pula dinyatakan dalam bentuk penyataan ataupun perkataan. Okey, atau ayat lah. 1 cm di peta mewakili 2 km di bumi. Okey. So, biasanya kita jumpa 1 cm mewakili 100 m. Ataupun 1 cm mewakili 100 m. Okey, so kita nyatakan dalam bentuk perkataan. Okey, kadang-kadang biasanya perkataan yang digunakan ialah mewakili ataupun bersamaan. Okey. Yang ketiga ialah skala pecahan wakilan. Okey, skala pecahan wakilan dinyatakan dalam bentuk pecahan atau menggunakan simbol nisbah. Okey, tahu kan simbol nisbah tu macam mana? Titik bertindih, pandai. Uniknya sama dalam sentimeter. Okey, contoh diberi di sini. Okey, kalau jarak di atas peta 1 cm, kalau jarak di atas bumi 1 km. So 1 cm disebahkan dengan 100,000 cm. Sebab 100,000 cm sama dengan 1 km. So ditulis 1 nisbah 100,000. Okey, kalau di peta 1 cm 500,000. 1 cm 1 nisbah 500,000. Ini bermaksud 1
cm di atas peta sama dengan 5 kilometer di dalam jarak yang sebenar. Okey, faham lah? Okey. Alright. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini saya dah bagi penerangan tadi macam mana kita nak menukar skala. Okey. So, kalau skala lurus 1 cm mewakili 1 km, kita boleh. Okey. So, skala dalam bentuk skala lurus, kita boleh ukur terus guna pembaris. Letak pembaris di atas garisan skala lurus tu dan kita tengoklah berapa cm. Biasanya 1 cm lah. Okey, so 0 hingga 1 tu bermaksud 1 cm mewakili 1 km. Kalau 0 hingga 5 bermaksud 1 cm mewakili 5 km. Kalau 0 hingga 20 so bermaksud 1 cm mewakili 20 km. So yang belakang tu tak perlu tengok lagi lah. Okey. So begitu juga dengan skala penyata. Skala penyata dia dah sebut siap-siap, dia dah bagi perkataan siap-siap. So boleh faham. Okey. Manakala skala pecahan wakilan, dan seperti yang saya dah terangkan tadi, 1 nisbah 100,000 bermaksud 1 cm di atas peta. Kalau kita nak imagine, kalau kita nak lalui jarak yang sebenar di atas permukaan bumi, naik kereta, naik motor, sama dengan 1 km lah, ataupun 100,000 cm. Boleh faham lah? Okey. Kita nak belajar jarak dalam subjek geografi ni, jarak sosial pula dah. Sorry. Aduh, next. Alright. Okey. Ini sebenarnya kita nak tengok jarak. Bukan jarak sosial lah. Sorry. Okey, jarak. Aku jarak cap ketago. Okey, jarak ni apa dia pula? Okey, bila kita sebut jarak, kita selalu sebut jarak. Jarak berapa km? Okey, berapa cm? Jarak berapa meter? Okey, sebenarnya jarak bermaksud ialah ukuran jauhnya di antara dua tempat. Dari satu tempat ke satu tempat yang lain, berapa ukurannya, berapa jauhnya. Boleh faham tak? Dari Kanga nak pi Kok Diam. Kan? Berapa jauh dia? Dari Arau nak pi Taiping, berapa jauhnya? Okey. So, jarak diukur dari segi jauh dalam bentuk cm, km. Dari segi masa, minit, jam. Dari segi kos, ringgit lah. Okey. Dan jarak dibahagikan kepada dua jenis. Okey. Iaitu jarak antara kita dengan jarak jauh. Tak adalah. Jarak ada dua, iaitu jarak relatif dan jarak mutlak. Okey, sebelum kita pi, kita tengok dulu macam mana kita nak ukur jarak dalam peta. Dalam peta kita nak tengok jarak, especially jarak mutlak lah. Jarak mutlak, okay, kita tengok apa dia jarak mutlak. Biasanya secara umumnya jarak mutlak tu jarak yang menggunakan kilometer dan meter. Okey. So, jarak ni di dalam peta kita boleh ukur menggunakan jangka tolok. Okey, dalam medical instrument set awak tu ada jangka tolok, ataupun jalur kertas, ataupun pembaris. Okey, tapi kalau jarak tu bengkang-bengkok, contohnya jalan yang bengkang-bengkok, ada selekoh, ataupun jarak sungai, berapa panjang sungai yang ada yang berbengkang-bengkok tu. So itu kita tak boleh pakai, sukar untuk kita pakai jangka tolak atau pembaris. Jadi kita gunakan benang, tali kecil ataupun jalur kertas lah. Okey, ini ialah instrumen ataupun alat yang boleh digunakan untuk mengukur jarak. Tanyalah cikgu koma nanti. Okey, bila ada PDPC bersemuka nanti, ataupun boleh DM PM cikgu. Okey, untuk dapat penerangan yang lebih detail.
Okey, so secara umumnya inilah alat yang kita gunakan untuk mengukur jarak di atas peta. Okey. So ini ialah, okey, sebelum tu cikgu terangkan jarak mutlak. Jarak yang kita bincang tadi ada dua jenis, iaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Okey, sekarang kita nak tengok jarak mutlak. Jarak mutlak tu ialah jauhnya dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam bentuk meter dan kilometer. Itu ialah jarak mutlak kita panggil. Faham? Jarak mutlak, jarak yang kita ukur menggunakan meter dan kilometer. Okey. Cara pengiraan, contoh di sini dibagi jarak di atas peta, contohnya dari kawasan A ke kawasan B, kita ukur menggunakan pembaris. Jarak di atas peta tu 4 cm. Okey. Tengok pula skala dalam peta tu. Kalau skala dalam peta tu diberi 1 cm mewakili 1 km. So 4 cm kita darablah dengan 1 km. So dapat jawapannya 4 km. So di atas peta 4 cm jarak yang sebenar di atas permukaan bumi tempat tu ialah 4 km. Okey. Contoh yang kedua, katakan panjang satu sungai tu di atas peta kita ukur gunakan benang 3 cm. Okey. So tengok dalam skala di dalam peta tu, di bawah dia kata 1 cm mewakili 2 km. Ataupun dia bagi skala lurus 0, 2, 4, 6. So maksudnya 1 cm mewakili 2 km lah. Okey, ataupun dia beri nisbah 1 nisbah 200,000. So 1 cm mewakili 2 km. So 3 cm yang kita ukur jarak sungai tadi, ni contoh, kita darablah dengan 2 km. So kita akan dapat jarak yang sebenar panjang sungai itu ialah 6 km. Okey, ni contoh saja. Okey. Ini yang kita jarak mutlak tadi. Okey. Right. Okey. Dibagi contoh jarak mutlak. Okey, nampak pembaris di bawah, nampak pembaris. Okey, simpang jalan laut ke dan simpang 3 melalui jalan utama ke sekolah diukur di atas peta ni menggunakan pembaris. Jarak dia ialah 7.8 cm ataupun 7.8 cm. Manakala skala yang diberi ialah 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. Okey, apa jenis skala ni? Ni skala yang diberi warna merah putih ni. Skala jenisnya skala apa? Skala lurus penuh. Okey, lurus penuh kan? Okey. 0.5 bermaksud 1 cm bersamaan 0.5 km. Okey, so kita ukur jarak sebab dia nak ukur jarak kan, dia nak tengok jarak di simpang 3 jalan laut ke simpang 3 ke sekolah. So dapat 7.8 cm di atas pembaris. Okay, 7.8 cm nak darab dengan berapa? 0.5. Sebab 1 cm sama dengan 0.5 km. Kita nak cari km, kita dapat jawapan dia 3.9 km jarak sebenar di atas permukaan bumi. Jadi faham? Alright. Okey. Lagi satu jarak selain daripada jarak mutlak, kita panggil jarak relatif. Okey, tadi kita dah bincangkan jarak ada dua, jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak dalam bentuk meter dan kilometer. Manakala jarak relatif ada dua juga sub di bawah dia, iaitu masa perjalanan, sama ada kita tengok dalam minit atau jam, ataupun kos, iaitu duit lah, wang. Okey. Okay, dalam bracket tu dia tulis tambang. Okey. Tengok peta yang diberi. Okey. So, diberikan rumah amat, kemudian diberikan jalan yang jaraknya dari rumah amat ke satu tempat tu dalam bentuk kilometer. Ada contohnya dibagi rumah amat ke pasar 2 kilometer. Rumah amat ke pejabat bapa amat 4 kilometer. Okey.
Dibagi pernyataan di bawah, kalau Ahmad naik bas, kalau harga bas di kawasan itu tambangnya ialah 30 sen untuk setiap 1 kilometer. 30 sen untuk setiap 1 kilometer. So sekarang ni kita nak cari jarak relatif kos. Jarak relatif kos. Berapa jarak relatif kos rumah Ahmad ke sekolah? Soalannya. Okey. So kita kena cari jawapan dalam bentuk duit, ringgit. Okey, macam mana? Kita tengok pernyataan diberi tambang bas 30 sen untuk setiap kilometer. So ada berapa kilometer dari rumah Ahmad ke sekolah? 2 kilometer. So 30 sen darablah dengan 2 kilometer. So dapat 60 sen. So jawapannya ialah jarak relatif kos rumah Ahmad ke sekolah ialah 60 sen. Okey. Kalau soalan ditanya 2 hala, kena darab lagi lah. 60 sen darab dengan 2. Jadi jarak perjalanan 2 hala ataupun pergi balik Ahmad ke sekolah ialah RM1.20. Okey. Dia bagi contoh lain iaitu taksi. Kalau tambang taksi di kawasan ni, charge-nya, harganya ialah RM1 untuk 1 kilometer. Okey, itu penyataannya. RM1 untuk 1 kilometer untuk taksi kalau naik taksi. Okey, katakanlah soalan di sini, kirakan jarak relatif kos Ahmad ke perpustakaan dengan menaiki taksi. Okey, so cara pengiraannya ialah kita tengok dulu berapa harga ataupun charge taksi tersebut. Charge taksi tersebut ialah RM1 untuk setiap kilometer. So berapa jarak rumah Ahmad ke perpustakaan? 3 kilometer. Jadi darablah 3 kilometer dengan RM1. So dapat jawapan RM3 untuk jarak relatif kos rumah Ahmad ke perpustakaan. Faham? Okey. So sekarang kita tengok pula jarak relatif masa. Jarak relatif masa menggunakan minit atau jam. Baik. Contoh diberi, pernyataan yang dibagi di bawah ialah kadar perjalanan menaiki bas ialah 3 minit setiap kilometer. Bermaksud bas itu bergerak untuk 1 kilometer 3 minit ambil masa. Okey, katakanlah soalan sekarang ini, kira jarak relatif masa untuk Ahmad naiki bas ke pasar. Okey. So sekarang ini soalan dia nak kita cari berapa masa perjalanan yang Ahmad ambil untuk pergi ke pasar dengan menaiki bas. So kita tengok pernyataan kadar perjalanan 3 minit untuk setiap kilometer bagi bas. So kalau jarak rumah Ahmad ke pasar 2 km bermaksud 3 minit, kita darab dengan 2 km, dapat jawapannya ialah 6 minit. So, jarak relatif masa Ahmad ke pasar dengan menaiki bas ialah 6 minit. Dapat? Bagus. Student-student cikgu semuanya cepat dapat. Pandai semua sebenarnya. Okey. Okey, kita tengok lagi satu contoh yang diberi. Taksi. Okey, taksi ni lajulah sikit kan. Taksi pun taksi old school kan. Kalau hampa naik taksi Myvi ya, ataupun naik Grab ke kan, mungkin lagi laju kan. Okey. So, contoh diberi di sini ialah taksi. So, taksi bergerak pada kadar 2 minit untuk 1 kilometer. Okey, 2 minit untuk 1 kilometer.
Okey, sekarang ni katakanlah soalan. Bapa Ahmad berulang alik dari rumah ke pejabat menaiki teksi. Okey. Berapakah jarak relatif masa yang diambil oleh Bapa Ahmad untuk pergi dan balik ke rumah? Right. Sekarang di sini ialah kita tengok berapa jarak relatif masa bagi teksi. 2 minit untuk 1 km. Kemudian kita akan tengok berapa jarak rumah Ahmad ke pejabat. 4 km. So 2 minit untuk 1 km. So kita darab dengan 4. 2 minit darab 4 km sama dengan 8 minit. Okey. Adakah itu jawapannya? Belum. Kerana soalan tadi ialah pergi dan balik. So 8 min itu ialah cuma jarak relatif satu hala. So sekarang pergi dan balik perlu didarab dengan 2. So 8 darab 2 sama dengan 16 minit. Okey. So kalau ada traffic jam ke accident sangkut, itu kita tak kira lah. Okey, itu kita kira lain. Okey, so sekarang kita dapat tengok macam mana kita nak kira jarak relatif kos dan jarak relatif masa. Jelas? Faham? Cikgu tahu you all semua memang hebat. Boleh faham dengan mudah. Tak faham boleh tanya cikgu nanti ya. Okey. So ini contoh yang cikgu ambil dalam buku teks lah. Alright. Okey. So kita buat soalan sikit. Okey. Katakanlah Azwin. Nampak rumah Azwin ke sekolah. Okey. So jarak dalam peta lakat ialah 7 cm, jarak sebenar 7 km. So agak-agak berapa skala dalam peta dalam jarak ni? Yes, skalanya ialah 1 cm bersamaan 1 km. Good. Okey. Begitu juga dengan Pengkong dan Usha. Boleh faham tak? Boleh faham? Okey. So katakanlah jarak di dalam peta lakat dibagi rumah Usha ke sekolah 5 cm. Okey, 5 cm. Aku guna pembaris 5 cm. Dan dinyatakan jarak yang sebenar dalam km ialah 15 km. Bukan 5, 15 km. Jadi agak-agak berapa skala yang digunakan? So, ambil jarak sebenar 15 bahagi dengan jarak dalam peta 5 sama dengan 3. So, skalanya ialah 1 cm mewakili 3 km. Faham tak? Cikgu tak boleh tunjuklah ni. Okey. Tapi awak faham, saya tahu. Okey, tak faham boleh PM Sat. Okey, tak boleh PM tepi lah, PM Sat. Okey, ini ialah latihan pengukuhan. Kita dah habis dah ni. Okey. Kita dah tengok skala. Kita dah tengok definisi skala. Kita dah tengok jenis-jenis skala. Ada 3 jenis skala. Kemudian kita dah tengok jarak. Apa dia jarak? Okey, jarak ada berapa? Ada 2. Jarak mutlak, jarak relatif. Jarak mutlak dinyatakan dalam meter, kilometer. Tetap tidak berubah. Okey, tak boleh berubah. Kalau jarak dari Kangor pula. Kangak ke Arau tu 7 km, 7 km lah. Tak boleh ubah lah. Okey. Dan lagi satu ialah jarak relatif. Jarak relatif ialah jarak yang menggunakan kos dan masa. Okey. Kalau kos dan masa ni, dia tak tetap. Dia boleh berubah-ubah. Sebagai contoh, kos naik bas lain harga kalau kita naik Grab atau taksi. Walaupun jaraknya sama. Okey. Ataupun masa. Jadi kita bergerak dari A ke B naik kereta. Kita bergerak dari A ke B naik motor. Kita bergerak dari A ke B naik basikal contohnya.
So, tiga-tiga kenderaan ni pastinya masa yang diambilnya berbeza lah. So, itu berubah-ubah jarak relatif. Okey, sekarang ni hampa tengok ni latihan pengukuhan yang cikgu tunjuk kat sini. Okey, Rajah 3.2. Okey, sebelum buat latihan pengukuhan ini, buku nota hampa tolong set up cantik-cantik, balut elok-elok, bagi kemas, nama lengkap, nama cikgu bagi cun punya, bagi betul ejaan. Lepas itu, jangan lupa buat kandungan. Okey, dan juga senarai semak macam biasalah. Okey, senarai semak untuk hari ini, pelajaran hari ini, tarikh, hari, apa yang kita belajar, tajuk apa yang kita belajar. Okey, kemudian buat nota bab 1, skala dan jarak. Cikgu dah terang panjang habis ayat liok dah. Okey, awak juga boleh refer kepada buku teks ataupun buku latihan ataupun buku sumber tambahan yang lain di internet dan sebagainya untuk create nota. Buat nota bagi cantik-cantik, bagi kemas, bagi elok, bagi nampak hampa tu smart. Orang handsome, kerja kena handsome. Okey, melalut pula. Okey, lepas siap nota, baru buat latihan pengukuhan ni. Okey, cikgu nak hampa gunakan skala di sini. Kalau hampa tengok skala di sini, 1 cm sama dengan 2 km. So, petunjuk yang dibagi ialah Balai Polis ke Rumah Salwa ialah 8 km. So, yang lain, jalan, jarak di antara sekolah, pasar, Balai Polis dan Salwa tu, lukis elok-elok. Okey, cuma cikgu nak tambah satu di sini. Okey, ini soalan HOTS. Okey, high order taking skill. Okey, nak tengok pandai tak pandai hampa ni. Okey, tambah lagi satu simbol iaitu padang bola sepak. Kat mana nak tulis padang bola sepak? Okey, berdasarkan skala yang dibagi, 1 cm sama dengan 2 km, lukis sebuah padang bola sepak yang jarak sebenarnya ialah 6 km dari pasar. Dari sebelah kiri pasar. Jaraknya 6 km jarak yang sebenar. So, dalam peta yang awak lukis nanti, tambahlah padang bola sepak tersebut di sebelah kiri pasar dan jaraknya 6 km. Boleh dapat? Lukis elok-elok gunakan pensel, kemudian warnakan as usual. Okey, dalam geografi, pensel, pembaris, pemadam, pensel warna ialah alat yang wajib. Okey? Boleh jelas? Faham? Cikgu rasa sampai sini saja. Beletak tak sangka dah 30 minit lebih dah. Cikgu harap awak faham. Tak faham, boleh PM tepi, boleh tanya, boleh WhatsApp ataupun tanya dekat grup Telegram ataupun tanya cikgu di sekolah bila dah buka, boleh datang ke sekolah nanti ya. Okey. Clear? Terima kasih kepada semua pelajar yang telah memberi perhatian dan komitmen. Jangan lupa like, share video ni. Cikgu akan masukkan di YouTube Cikgu Izzuan TV. Boleh ulang kalau tak faham di channel YouTube tu. Boleh tengok video-video yang lain juga. Dan cikgu juga akan masukkan lagi video yang lain untuk subjek geografi. Okay, thank you guys. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan ciao.